kembali lagi kita pada hari ini dengan unit 15, sikap yang baik. Baiklah, tajuk hari ini adalah perhimpunan mingguan. Murid-murid tahu apa itu perhimpunan mingguan? Semua tahu kan? Okey, baiklah, untuk hari ini kita nak gunakan buku teks muka surat 92 dan juga buku aktiviti jilid 2 muka surat 18. Okey, dah bersedia dengan buku teks dan aktiviti? Kita teruskan. Okey, baiklah. Bagi objektif pembelajaran pada hari ini adalah murid dapat menulis 3 jawapan bagi soalan bertumpu dan bercapah dengan betul. Jadi, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menjawab soalan dan menulis jawapan dengan betul. Okey, kita teruskan lagi. Okey, sebelum kita nak belajar menjawab soalan, nak menulis jawapan, kita kena tahu dulu maksud soalan yang disampaikan. Okey, sebagai contoh yang pertama, kita ada beberapa kata tanya yang kita dah belajar dan perlu belajar. Yang pertama kita tengok di sini, kita ada kata tanya mana. Okey, kata tanya mana ni kita gunakan untuk bertanya tentang tempat ataupun lokasi. Sebagai contoh, di manakah tempat kelahiran awak? Petang nanti awak hendak pergi mana? Di mana kita akan bermalam hari ini, ayah? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kata tanya mengapa ataupun kenapa. Jadi kata tanya ni kita gunakan tentang sebab dan biasanya ia dijawab dengan kerana ataupun sebab. Okey, sebagai contoh, mengapakah Hadi tidak ke sekolah? Sebab Hadi demam. Kerana Hadi demam. Kenapa Amin dan Budin bergaduh? Kerana mereka berebut mainan. Sebab mereka bergaduh sebab berebut mainan. Okey. Kata tanya yang seterusnya adalah kata tanya apa. Jadi, kata tanya apa ni kita gunakan untuk tanya tentang haiwan, benda ataupun sesuatu perkara yang bebas. Sebagai contoh, apakah objek yang bulat ini? Apakah makanan kegemaran awak? Awak dapat hadiah apa? Jadi, kita bebas nak bertanya tentang apa-apa sahaja. Tu adalah kegunaan kata tanya apa. Okey, yang seterusnya adalah kata tanya bagaimana. Bagaimana ni kita gunakan untuk bertanya tentang cara, proses ataupun keadaan. Sebagai contoh, bagaimanakah ibu membuat kek yang sedap itu? Bagaimanakah awak ke sekolah? Bagaimanakah cara untuk menjawab soalan ini? Yang seterusnya kita ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa ni kita tanya tentang orang. Sebagai contoh, siapakah nama guru kamu? Siapakah nama kawan baik kamu? Meme berlari dengan siapa? Dan yang seterusnya kata tanya bila. Bila ni kita gunakan untuk bertanya tentang masa, waktu dan ketika. Sebagai contoh, bilakah hari jadi kamu? Bilakah gigi kamu patah? Kamu mengulang kaji bila? Jadi kita nak bertanya tentang waktu. Jadi kita jawablah, hari jadi saya pada bulan Mei. Gigi saya patah semalam. Itu adalah sebagai contoh. Dan yang seterusnya adalah kata tanya adakah. Kita nak bertanya tentang sesuatu, sama ada ya ataupun tidak. Jadi sebagai contoh, kalau orang tanya adakah awak suka aiskrim? Kita jawab ya, saya suka aiskrim. Adakah kamu anak tunggal dalam keluarga? Tidak, saya ada 2 orang adik. Adakah sayur-sayuran bagus untuk kesihatan? Kita jawab, ya, sangat bagus. Dan yang terakhir adalah kata tanya
berapa. Berapa ni kita gunakan untuk bertanya tentang kuantiti, masa, harga dan juga bilangan. Ada berapa. Jadi sebagai contoh, berapakah harga pen itu? Rumah awak nombor berapa? Berapakah jumlah balon yang telah awak tiup? Sekarang pukul berapa? Jadi semua bertanya tentang nombor yang berkaitan tentang nombor. Ada 3, ada RM10, ada 100, macam itulah. Itu adalah kata tanya. Okey, jom kita teruskan lagi pembelajaran pada hari ini. Jadi cikgu nak semua buka buku teks muka surat 92. Cikgu ulang buku teks muka surat 92 di bawah tajuk Perhimpunan Mingguan. Okey, dalam buku teks muka surat 92 ni terdapat 4 gambar. Jadi jom kita baca satu persatu. Pada setiap hari Isnin, Perhimpunan Mingguan diadakan di Sekolah Jago. Murid-murid menyanyikan lagu Negaraku. Mereka berdiri tegak. Mereka tidak berbual semasa guru besar berucap. Jago mencatat maklumat yang penting. Setelah perhimpunan tamat, murid-murid bergerak ke kelas. Mereka berjalan dengan teraturnya. Jadi saya nak awak fahami buku teks muka surat 92 ini supaya kita dapat menjawab soalan dengan betul. Okey, jadi kita tengok di bawah muka surat 92 ni terdapat 3 soalan. Jadi arahan dia jawab soalan di bawah. Okey, sebagai contoh, soalan yang pertama dia tanya, bilakah perhimpunan mingguan diadakan? Okey, awak perhatikan kata tanya yang diguna adalah kata tanya bilakah. Nampak? Kata tanya bilakah. Jadi bilakah ni digunakan untuk bertanya tentang waktu, masa ataupun ketika. Jadi dalam buku awak tu apa yang terdapat tentang waktu. Kita tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama dia kata pada setiap hari Isnin perhimpunan mingguan diadakan di Sekolah Jago. Jadi perhimpunan mingguan diadakan pada setiap hari Isnin. Jadi Isnin ni adalah hari Isnin ni adalah waktu ataupun masa ketika yang ditanyakan. Okey. Contoh yang kedua, apakah yang dilakukan oleh Jago semasa guru besar berucap? Jadi, apakah ni digunakan untuk bertanya tentang sesuatu ataupun benda. Jadi, apa yang dilakukan oleh Jago semasa guru besar berucap? Jadi, kita tengok nombor 3. Kita tengok gambar nombor 3 di mana ada gambar guru besar sedang berucap. Jadi apa yang ditanya adalah Jago, apa yang Jago lakukan semasa guru besar berucap. Jadi jawapan yang terdapat dalam gambar yang ketiga adalah Jago mencatat maklumat yang penting. Sebagai contoh ayat yang diberi, mereka tidak berbual semasa guru besar berucap. Jago mencatat maklumat yang penting. Yang ni terdapat dalam gambar. Okey, yang seterusnya. Soalan yang ketiga. Mengapakah kita mesti berdiri tegak semasa menyanyikan lagu Negaraku? Okey, bila ada je gambar otak ni, maksudnya dia bertanya tentang pendapat awak atau apa yang awak tahu. Jawapan dia tidak terdapat di dalam gambar ataupun buku. Jadi awak kena fikir. Jadi salah satu jawapan yang kita boleh tuliskan kenapa kita mesti berdiri tegak semasa menyanyikan lagu Negaraku adalah sebagai
tanda menghormati lagu kebangsaan. Jadi sebab tu semasa nyanyi lagu Negaraku, kita kena berdiri tegak. Okey, yang seterusnya. Okey, baiklah cikgu nak semua buka buku aktiviti muka surat 18. Okey, iaitu buku aktiviti muka surat 18. Okey, di bawah tajuk menjaga keceriaan kelas. Okey, kalau kita tengok, kita baca dulu dia punya arahan. Arahan yang diberi adalah tulis jawapan. Okey, sebelum kita nak lihat soalan yang diberi, kita nak fahami dulu apa bahan yang diberi. Sebagai contoh, kita ada 1, 2, 3 dan 4 gambar. Okey, jadi gambar yang pertama ni, apa yang diberikan adalah menyediakan jadual tugas. Yang kedua, menyapu sampah. Yang ketiga, menyusun meja. Dan yang keempat, menghias meja guru. Jadi, frasa yang diberikan di bawah ni berkaitan dengan gambar yang di atas. Okey, kita teruskan lagi dengan menjawab soalan. Ada 5 soalan yang diberikan. Okey, yang pertama, soalan yang pertama adalah apakah yang dilakukan oleh budak lelaki itu? Okey, di sini kata tanya yang digunakan adalah apakah. Kalau apakah, dia bertanyakan tentang sesuatu perkara yang dilakukan oleh budak lelaki itu. Jadi kita tengok gambar yang ada, gambar budak lelaki. Jadi di bawah gambar budak lelaki ni dia tuliskan menyapu sampah. Jadi jawapan dia, budak lelaki itu sedang menyapu sampah. Jadi awak tuliskan budak lelaki itu menyapu sampah. Sebab kita dah tengok dalam gambar dia sedang menyapu sampah. Jadi soalan yang kedua, meja disusun oleh berapa orang murid? Kita lihat gambar murid yang sedang menyusun meja. Jadi dia tuliskan di bawah ni menyusun meja. Ada berapa orang budak? Ada berapa orang murid? Ada 1 dan ada 2. Jadi 2 orang murid sedang menyusun meja. Jadi kita tulis 2 orang murid menyusun meja. Kenapa kita sebutkan 2 di sini? Sebab digunakan kata tanya berapa. Bila digunakan kata tanya berapa, bermaksud dia bertanyakan tentang bilangan. Okey, jadi kita lihat lagi soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga adalah budak perempuan itu meletakkan apa di atas meja guru? Kata tanya yang digunakan adalah apa. Okey, jadi kita lihat gambar. Okey, gambar seorang budak perempuan dia sedang meletakkan sesuatu. Frasa yang diberi menghias meja guru. Jadi budak perempuan ini sedang menghias meja guru. Kalau awak lihat apa yang diletakkan ini adalah gambar macam sebuah jambangan bunga. Kalau kita lihat pun bunga ni diletakkan dalam apa? Bakul ataupun pasu. Kita tak tahu kan digunakan apa. Jadi kita boleh letakkan hanya bunga hiasan ataupun hiasan. Jadi kita letakkan jawapan dia, budak perempuan itu meletakkan hiasan meja guru. Ataupun awak boleh letakkan budak perempuan itu meletakkan bunga hiasan pun boleh juga. Okey, itu adalah soalan yang ketiga. Kemudian kita ada soalan yang keempat, di mana dia mempunyai gambar otak. Mengapakah mereka menyediakan jadual waktu? Ada tak gambar yang berkaitan dengan jadual waktu di dalam buku awak? Ada. Iaitu menyediakan jadual tugas. Jadi soalan dia, mengapakah mereka menyediakan jadual waktu?
Kata tanya yang digunakan adalah mengapakah. Mengapakah ni digunakan untuk bertanya tentang sebab ataupun punca. Jadi dia tanya awak kenapa mereka sediakan jadual tugasan ini. Awak kena fikir kenapa, sebab dia dah letakkan gambar otak bermaksud awak kena berikan pendapat awak. Jadi cikgu berikan awak beberapa jawapan. Awak pilih yang mana awak rasa paling tepat. Okey, yang pertama sekali, kenapa mereka sediakan jadual waktu adalah supaya murid dapat membahagikan tugas sama rata. Yang tu yang pertama. Yang kedua, supaya murid lebih berdisiplin. Bila kita dah ada jadual tugasan, kita akan lebih berdisiplin. Bermaksud, hari ni aku kena sapu sampah. Jadi berdisiplin mengikut jadual. Dan yang ketiga, murid-murid akan lebih bertanggungjawab dengan tugas masing-masing. Ni adalah salah satu jawapan yang cikgu berikan. Jadi awak pilih satu jawapan, atau kalau ada jawapan yang lain pun boleh awak tulis jawapan awak sendiri. Ni adalah soalan nombor 4. Dan manakala kita ada soalan yang kelima di mana ada juga gambar otak, iaitu bagaimanakah kamu menceriakan kelas? Kata tanya yang digunakan adalah bagaimana. Bagaimana ni kita gunakan untuk bertanyakan tentang cara ataupun proses. Jadi cikgu berikan awak dua gambar kelas yang cantik. Bagi pendapat awak. Sebab kat sini dia beri gambar otak. Bagi pendapat awak, kenapa kamu menceriakan kelas? Bagaimanakah kamu menceriakan kelas? Okey, cikgu berikan 3 jawapan yang bersesuaian. Kalau ada jawapan yang lebih baik pun boleh. Yang pertama, cara saya menceriakan kelas dengan tidak membuang sampah merata-rata. Kalau awak tengok dalam gambar, kelas dia sangat cantik dan kemas kerana tidak ada sampah yang bertaburan. Yang kedua, menyusun meja dan kerusi dengan kemas. Jadi selepas bangun, susun kerusi dan meja dengan kemas supaya tidak berterabur. Kelas pun nampak ceria. Dan yang seterusnya, menjaga peralatan dalam kelas dengan baik. Menjaga peralatan kelas dengan baik ni bermaksud awak padam bekas-bekas yang ditulis pada papan putih atau papan hitam. Awak susun buku dengan elok. Kalau ada perhiasan, sebagai contoh, ada perhiasan, tidak kotorkan. Dinding biarkan bersih. Jangan letakkan tapak kaki di dinding awak. Kalau di sini ada barang-barang tambahan, jangan letak merata-rata. Susun kembali di tempat yang disediakan. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak faham tentang bagaimana cara untuk menjawab soalan yang bertumpu ataupun bercapar. Sekian, terima kasih.